Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu di dalam kitab Risalah Adab Sulukul Murid, yang mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam menerangkan cara ataupun adab-adab ataupun disiplin yang perlu untuk dihiasi oleh seseorang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan sentiasa berada di dalam keadaan ready untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu berada dalam keadaan wuduk, dan antaranya dengan sentiasa menjaga daripada waktunya. Sentiasa menjaga daripada waktunya, dan yang paling utama adalah menjaga daripada waktu as-salah. Perkara yang paling penting yang perlu untuk dijaga adalah waktu salat. Dan di dalam menjaga daripada waktu salat ini, bagi mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mungkin orang perlu menjaga daripada beberapa perkara. Yang pertama adalah salat berjemaah, dan yang kedua salat di awal waktu, seperti yang telah diterangkan pada pengajian yang lalu. Dan untuk salat di awal waktu, perlulah seseorang itu bersiap sedia sebelum masuk waktu salat, ataupun sebaik sahaja azan diazankan ataupun dilaungkan, maka dia telah bermula untuk siap sedia untuk solat. Dan kita sebutkan jangan pula sampai kita berada dalam keadaan bila azan kita terperanjat, dah masuk waktu solat, cepatnya waktu berjalan. Patutnya kita sedar peredaran waktu, sehingga apabila masuk waktu solat kita tidak diperanjatkan dengan azan. Maksudnya kita dah ready, kita tahu bila solat. Sebab apa? Sebab kita dah aturkan daripada jadual waktu harian kita itu untuk menyesuaikan dengan waktu as-salat. Kita susun jadual waktu kita itu mengikut waktu solat. Jadi sebelum waktu solat tu, kita pastikan sudah ada window, sudah ada waktu kurang lebih 10-15 minit untuk kita bersiap sedia sebelum solat, dan bukan dibiarkan jadual waktu harian kita itu memenuhi ataupun kita susun waktu solat itu sesuai dengan keadaan jadual waktu kita. Itu bagi mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan bahawa waktu solat ini merupakan waktu seorang kekasih berjumpa dengan kekasihnya, waktu seseorang itu mempersembahkan daripada keperluan dan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merasakan bahawa tidak ada orang lain yang dapat menyelesaikan, memberikan daripada keinginannya ataupun hajat-hajatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan solat itu merupakan tempat di mana diangkat darjat seseorang hamba. Dan kemudian kita bahaskan tentang apa yang perlu diberi perhatian ataupun adab-adab ataupun sunnah-sunnah sebelum salat. Antara sunnah-sunnah sebelum salat itu adalah azan. Dan apabila azan diazankan, tak ada perkara yang perlu diberi perhatian lebih daripada azan. Kalau kita sedang solat sunat,
iaitu kita selesaikan solat sunat dan sibukkan diri dengan menjawab azan. Kalau kita tengah membaca Al-Quran, kita berhenti daripada baca Al-Quran. Kalau kita sedang berzikir, kita berhenti daripada zikir untuk menjawab daripada azan, untuk memuliakan daripada panggilan Allah terhadap hamba-hambanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh daripada hambanya itu mengajak hambanya yang lain untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebutkan apabila muadzin menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang perlu dirasakan. Apabila muadzin menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang perlu dirasakan daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada membersihkan diri daripada segala khayalan ataupun merasakan tidak ada perkara yang lebih penting daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah ada apa-apa perasaan yang menggerakkan hati kita itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah nama Nabi Muhammad itu mendatangkan kerinduan kepada kita? Adakah nama Nabi Muhammad itu menggerakkan semangat dalam jiwa kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kemudian apabila al-muadzin mengatakan hayya 'alas salah, marilah menuju kepada as-salah, maka kita merasakan, memikirkan daripada makna-makna azan. Adakah kita mampu untuk duduk dan tidak mengambil perhatian atau tak memberi indah kepada panggilan muadzin apabila telah mendengar daripada panggilan muadzin untuk menuju kepada as-salah, untuk menuju kepada kejayaan? Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengajak kita, hayya 'alas salah, marilah menuju kepada salat. Tak mungkin orang yang merasakan keagungan Allah apabila dipanggil oleh Allah untuk menuju kepadanya, untuk duduk dan iaitu menganggap tidak ada perkara yang berlaku. Seseorang yang mempunyai keagungan Allah di dalam hatinya, keyakinan terhadap kekuasaan, ilmu, iradah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mampu untuk tidak memberi indah kepada hayya 'alas salah, dan dia menjawab daripada hayya 'alas salah itu dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, iaitu kita tak mampu untuk melakukan apa-apa ketaatan dan mengelakkan diri kita daripada maksiat melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula 'anil maksiyah, tiada yang dapat menghalang kita daripada maksiat, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apabila diulangi daripada hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, diulang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan merasakan segala ketaatan dan segala apa yang kita lakukan itu tidak berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila muadzin menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, iaitu kita merasakan keagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulakan azan itu dengan nama Allah, diakhiri dengan nama Allah. Dimulakan dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan la ilaha illallah. Dimulakan dengan Allah, diakhiri dengan Allah. Nak menunjukkan bahawa kehidupan kita ini keseluruhannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah kita datang dan kita mengabdikan diri sepanjang hidup kita di atas alam dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita selesai daripada mendengar azan dengan penuh dengan ta'zim, penuh dengan perhatian, penuh dengan keagungan di dalam hati kita, maka apabila selesai azan, kita pun membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man sami'al adhan thumma ajabahu mithla ma qala thumma shalla alayya wa sa'ala li liyal wasilah kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengar azan kemudian menjawab daripada azan seperti mana yang disebutkan oleh muadzin tersebut, kemudian dia berselawat kepadaku dan memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan wasilah seperti mana yang disebutkan dalam doa, maka aku akan memberi syafaat, aku akan menjamin syafaat aku itu pasti wajib kepadanya pada hari kiamat.
Dan disebutkan dalam hadis juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal wasilata martabatun fil jannah la yanaluha illa wahidun wa arju anna dhalikumul wahid. Sesungguhnya al-wasilah itu merupakan satu darjat, satu martabah yang diberikan ataupun yang tidak dikecapi oleh sesiapa pun kecuali satu orang. Ini hanya dijanjikan untuk satu orang, diberikan hanya kepada satu orang. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, kekasih kita yang penuh dengan sifat tawaduk, yang penuh dengan rendah diri, mengatakan wa arju anna dhalikumul wahid. Aku mengharap akulah satu orang yang akan mendapat daripada tempat tersebut. Faman sa'ala Allah ta'ala li hadhil martabah, barang siapa yang memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar supaya aku mendapat daripada darjat tersebut selepas azan, maka aku akan memberi syafaat kepadanya, kata seperti yang disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan daripada wasilah, iaitu wasilah itu telah dijanjikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tak perlu kita untuk memohon kepada Allah bagi pihak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita memikirkan apabila kita membaca selawat, kita berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendoakan kepada Rasulullah, bahkan hatta kita mendoakan kepada orang-orang alim dan sebagainya, orang yang dekat dengan Allah, iaitu mereka dapat pemberian melalui kita. Kita yang mendapat pemberian dari Allah melalui mendoakan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan, jangan sampai kita tertipu dengan hawa nafsu kita. Oh, kita membaca banyak selawat, Nabi akan dinaikkan darjat ni di sisi Allah. Dengan banyaknya kita berselawat, makin banyak kita berselawat, kita yang akan dinaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah melalui kecintaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah kerana kecintaannya kepada kita, umatnya, ingin juga kita mendapat tempat yang tinggi di sisinya dengan kita memperbanyakkan doa dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas azan kita membaca doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian selepas doa azan tersebut, kalau boleh kita doakan kepada orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tidak wujud kita di alam dunia ini melainkan kerana kedua ibu bapa kita. Kalau bukan kerana susah payah mereka, kita tidak wujud dan kita tidak menjadi apa yang kita ada di sekarang ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hak-hak kedua ibu bapa. Apabila ditanyakan, man ahaqqu bisuhbah ya Rasulullah, siapakah yang paling layak untuk aku bersahabat dengan, maka dikatakan ummuk. Kemudian ditanya lagi, kemudian dijawab kali kedua ummuk. Kemudian ditanya lagi dan dijawab oleh Rasulullah ummuk, iaitu ibu kamu, sebanyak 3 kali. Kemudian apabila ditanya yang keempat, maka baru dijawab ayah kamu. Maka para ulama menyebutkan kenapa sampai 3 kali, nak menunjukkan betapa tingginya pengorbanan ibu di dalam melahirkan anak. Yang pertama itu dalam mengandung, yang kedua dalam melahirkan, yang ketiga dalam menyusukan anak tersebut. Maka disebabkan itu diangkat darjat ibu itu dan diperintahkan anak agar supaya memperbaiki daripada hubungannya dengan ibunya, dan untuk tidak melupai daripada apa yang telah mereka lakukan, jasa dan bakti mereka lakukan kepada anak-anak. Maka anak-anak perlu untuk mendoakan ibu bapanya. Antara tempat untuk kita doa selepas solat fardu, dan antara tempat untuk kita doa adalah selepas doa azan. Selepas kita mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Selepas azan tu kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam.
kerana kedua ibu bapa tu adalah orang yang paling layak untuk mendapat doa dan perhatian daripada kita selepas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dan kemudian doa juga, antara doa yang warid selepas azan adalah kita doakan untuk anak-anak kita dan zuriat kita dan ahli keluarga kita. Allahumma barik li fi ahli wa auladi, ya Allah berkatilah pasanganku dan anak-anakku. Allahumma barik li fi ahli wa auladi wahfazhum, dan jagalah mereka. Wala tadurrahum, jangan sampai ada musibah ataupun mudarat terkena kepada mereka. Wala tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum, dan berilah taufik kepada mereka agar supaya mereka dapat mentaati kamu, dan rezekikanlah aku agar supaya mereka dapat melakukan kebaikan kepada aku, kata Allah Subhanahu seperti yang disebutkan dalam doa tersebut. Allahumma barik li fi ahli wa auladi wahfazhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Naam. Maka apa-apa doa, iaitu antara doa yang paling penting kita doa kepada Rasulullah, doa selepas azan, kemudian kita doa untuk kedua ibu bapa, doa untuk ahli keluarga kita dan anak-anak kita, dan diperbanyakkan doa di antara azan dan iqamah, kerana doa adalah mustajab di antara azan dan iqamah. Maka orang yang lambat datang ke masjid hanya menjauhkan dirinya daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nak rasa kita ni sibuk sampai kita tak ada masa nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ataupun selepas as-salat. Waktu itu merupakan waktu Allah membuka daripada pemberiannya, maka jangan sampai kita disibukkan daripada perkara-perkara yang kurang penting daripada perkara yang lebih penting, iaitu berdoa. Dan kemudian apabila kita ingin mendirikan solat sunat, kalau kita baru sampai ke masjid, kita tunaikan solat sunat qabliyah dan juga dengan niat tahiyatul masjid, ataupun kalau nak solat asing-asing pun boleh, kalau nak digabungkan pun boleh, qabliyah dengan tahiyatul masjid. Akan tetapi yang paling penting untuk kita masuk ke dalam rumah Allah dalam keadaan yang sakinah, dalam keadaan yang tenang. Kita masuk ke dalam salat dalam keadaan kita tenang. Dan bagaimana antara asbab untuk nak merasakan ketenangan adalah kita memikirkan perkara-perkara yang kita sebutkan sebelum ini. Apa perkara-perkara yang kita sebutkan sebelum ini? Adalah bagaimana kita memikirkan tentang solat. Solat itu tidak dianggap sebagai beban. Solat itu dianggap sebagai tempat di mana kita berehat, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis apabila beliau mengatakan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, arihna biha ya Bilal, ya wahai Bilal, berikanlah kami kerihatan di dalam salat, ataupun yakni kumandangkan azan agar supaya kami dapat berehat di dalam as-salat. Maka orang yang merasa kerehatan di dalam salat, pandangannya terhadap salat itu berbeza dengan orang yang merasakan salat itu adalah satu beban ataupun hanya tanggungjawab semata-mata. Allahu Akbar. Orang yang merasakan kerehatan di dalam salat, rindu kepada salat, tak sabar nak masuk ke dalam salat untuk berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di waktu as-salat. Moga-moga kita dijadikan daripada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, yang merasakan kerehatan sewaktu menunaikan salat. Amin Allahumma amin. Kita sebutkan bahawa apabila kita mendengar azan, sebelum ni kita dengar azan dengan penuh perhatian dan merasakan ianya merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjumpa dengannya. Dan
mempersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara yang perlu diberikan perhatian sebelum nak masuk ke dalam solat itu adalah berusaha untuk mendapatkan kehadiran hati, ataupun berusaha untuk menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kadar kehadiran hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ akan kita mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diberikan kehadiran hati, terutamanya pada takbiratul ihram, takbir yang pertama di dalam solat itu, kalau kita mampu untuk menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran hati di dalam solat ataupun sepanjang solat. La ilaha illallah. Walaupun kita tahu pada hakikatnya nak hadirkan hati di dalam solat ini bukan satu perkara yang mudah, hatta ke atas as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana disebutkan dalam riwayat bahawa pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan nak tanya kepada sahabat-sahabat, yang siapa di antara kamu yang mampu untuk hadir hati daripada awal solat sehingga akhir. Maka antara yang menjawab daripada seruan tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akan tetapi hatta Sayyidina Ali bin Abi Talib itu tidak mampu. Orang yang Masya Allah yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang disaksikan kecintaan daripada Allah dan Rasul kepada beliau. Akan tetapi asyahid ini nak tunjukkan usaha untuk mendapatkan kehadiran itu perlu ada. Perlu untuk kita berusaha untuk hadirkan hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di dalam salat. Dan berkata para ulama, kalau kita tak mampu untuk nak hadirkan hati daripada awal hingga akhir, yang paling penting adalah seperti yang disebutkan di sini adalah sewaktu takbiratul ihram. Sewaktu mengangkat takbiratul ihram, perlu untuk kita hadirkan hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas solat ataupun di dalam solat, antara tempat-tempat yang perlu untuk kita hadirkan hati adalah seperti membaca daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita memohon pertolongan, dan kepada Allah kita beribadah, mengabdikan diri, dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan tempat yang seterusnya adalah sewaktu kita memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada permulaan kita berusaha untuk kita nak hadirkan hati sebelum ataupun sewaktu angkat takbiratul ihram, dan ketika membaca Fatihah, iaitu di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga di akhir as-salah, iaitu sewaktu kita memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita memberi salam kepada Rasulullah dalam keadaan hati kita tidak hadir, fikiran kita bukan merasakan kita memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menyebutkan, bukan hanya para ulama fiqh, akan tetapi hatta para ulama at-tasawuf, yang mana para ulama fiqh ini mengambil berat tentang hukum hakam yang terkait dengan syarat-syarat sah salat, rukun-rukun salat dan sunat-sunat salat. Adapun ulama yang membahaskan tentang hati, ataupun ulama-ulama yang dianggap sebagai ulama tasawuf, mereka yang mengambil berat tentang kehadiran hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu melakukan ibadah. Bagaimana ikhlas seseorang itu, bagaimana ikhlas hati seseorang itu dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah seseorang itu melakukan ibadah dalam keadaan riak ataupun menunjuk-nunjuk, ingin dipuji dan sebagainya, dalam keadaan lalai? Maka ini perkara-perkara yang perlu untuk diketahui, dipelajari, agar supaya kita tidak terjerumus dalam melakukan perkara tersebut. Jadi kita belajar fiqh untuk mengetahui apa syarat sah, apa rukun, apa sunat, supaya kita dapat melakukan dengan sempurna. Dan juga kita pelajari dalam fiqh perkara-perkara mubtilatus salat ataupun makruhatus salat. Apa perkara-perkara yang makruh dalam salat, apa perkara-perkara yang membatalkan salat, agar supaya kita mampu untuk menjauhi daripada perkara-perkara tersebut, sehingga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan sifat-sifat yang perlu kita ada dalam mengabdikan diri, seperti ikhlas, seperti kehadiran hati dan sebagainya. Dan juga sifat-sifat yang perlu dijauhi, iaitu daripada riak dan mencari nama,
daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ijtama'u ala anna takbiratul ula hiya majma' sihhatul dukhul ila al-hadrah. Jadi takbiratul ihram ni, sempurna takbiratul ihram akan sempurna masuknya kita ke dalam seakan-akan mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada segi fikahnya baik, daripada segi tasawufnya baik. Daripada segi fikah, at-takbir miftahus salat, iaitu takbiratul ihram itu merupakan pintu daripada mana kita masuk ke dalam as-salat. Jadi kalau takbiratul ihram kita betul, maka sah salat kita. Dan takbiratul ihram itu tempat di mana kita hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan keagungan Allah. Maka kalau kita masuk dalam keadaan yang hati kita betul mengagungkan Allah, maka insya-Allah salat kita juga akan menjadi betul. Naam. Jadi ada 3 perkara yang perlu untuk kita beri perhatian sewaktu masuk ke dalam solat ataupun sebelum masuk ke dalam solat, sehingga bila kita angkat takbiratul ihram itu dipenuhi dengan makna ta'zim dan dipenuhi dengan penerimaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menghadirkan hati daripada sebelum solat, iaitu ketika kita berwuduk. Apabila kita berwuduk, jangan sampai wuduk kita itu hanya sekadar satu adat, kebiasaan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dan khalas, wuduk secara adi. Tidak ada kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita patut cuba untuk menunaikan wuduk, melakukan wuduk seperti orang-orang yang merasakan bahawa wuduk itu merupakan salah satu syarat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk masuk ke dalam mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pembersihan untuk berjumpa, bersiap sedia dan membersihkan diri untuk berjumpa dengan kekasih. Kita kalau berjumpa dengan kekasih kita dekat dunia, kita akan pastikan penampilan kita okey, kita punya bau pun okey. Kerana apa? Kerana kekasih kita akan melihat kepada penampilan dan sebagainya. Dan disebutkan tidak ada perhiasan ataupun untuk bersiap sedia berhiasan seorang suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami itu merupakan ibadah. La ilaha illallah wa inda liqa'il mahbubil a'zam al-amru ajda wa a'zam. Akan tetapi apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berjumpa dengan iaitu pasangan kita, berhias untuk mereka itu dianggap sebagai ibadah, apatah lagi untuk berhias kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri perintahkan dalam as-salat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan setiap kali kamu mendatangi as-salat ataupun tempat sembahyang, iaitu masjid. La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih tempat pandangannya kepada manusia itu adalah di hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa paras ataupun amalan kamu semata-mata, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perhatian kepada hati dan apa yang terdapat dalam hati ataupun niat kamu. Tapi seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk buat persiapan zahir ini agar supaya kita berfikir menggunakan akal fikiran kita, yang ini bukan hanya cukup sekadar persediaan luaran, tapi juga dalaman perlu diambil perhatian. Jadi basuhan daripada anggota tubuh badan yang zahir ini, yang luaran itu, dengan kehadiran hati akan membersihkan juga dalaman kita ini daripada kotoran-kotoran. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, yang mungkin kitab itu dianggap kecil daripada segi saiznya, akan tetapi di dalamnya terdapat manfaat yang besar, yang mana nama kitab tersebut adalah Bidayatul Hidayah. Ini antara kitab-kitab yang mana kalau seseorang itu berpeluang untuk membaca dan mengamalkannya, haruslah dibaca, ditelaah dan diamalkan, dan kemudian dibaca lagi dan lagi sehingga dia mampu untuk mengamalkan daripada keseluruhan apa yang diletakkan oleh Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali menulis kitab itu setelah dia menulis berbagai kitab dan setelah dia menulis daripada kitabnya Ihya Ulumuddin.
maka itu seakan-akan menjadi khulasah krim daripada ilmunya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita buka perihal wudu ataupun adab-adab wudu yang diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab itu, maka kita akan melihat adab-adab yang perlu dijaga ketika berwudu. Dan apabila kita mengamalkan daripada adab-adab berwudu itu, maka kita akan mendapati kesan sewaktu kita menunaikan salat ataupun mengangkat takbiratul ihram yang pertama di dalam as-salat. Antara yang disebutkan adalah apabila kita berkumur, iaitu kita kumur, apa yang perlu untuk kita fikirkan ataupun kita doa. Kita mohon daripada Allah agar supaya dipermudahkan lidah kita ini untuk berzikir dan membaca daripada Al-Quran. Dan juga kita hadirkan seperti mana kita berkumur di dunia ini ketika berwudu, kita merasakan bahawa satu hari insya-Allah kita dimuliakan untuk minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita membersihkan, memasukkan air ke dalam hidung, kita membayangkan bahawa membau ataupun merasakan kenikmatan bau syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengeluarkan air daripada hidung, kita merasakan kita memohon perlindungan daripada mendekati daripada bau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membasuh daripada muka, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberi cahaya pada muka tersebut pada hari kiamat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya kepada muka orang-orang salih, dan dilindungi daripada digelapkan muka ini seperti mana muka orang-orang yang melakukan kezaliman, kemungkaran akan digelapkan pada hari kiamat. Wahakadha, setiap anggota tubuh badan itu ada doanya dan ada iaitu doa yang perlu untuk kita baca dan hadirkan hati kita sewaktu membaca daripada doa tersebut. Allahu Akbar. Disebutkan bahawa Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, yang mana dia diberi laqab As-Sajjad, banyak orang yang banyak bersujud, antara orang alim daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan cicitnya Rasulullah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, ibnati Fatimah Zahra binti Rasulillah. Dia kalau dia nak berwudu, idza arada an yatawadda tarta'id fara'isan ahyanan 'inda al-wudu. Kadang-kadang bila dia nak mengambil wudu tu merupakan satu perkara yang berat untuk beliau. Nak ambil wudu sahaja merupakan satu perkara yang berat. Waqad isfarra launuh, terkadang wajahnya berubah warna, terkadang menjadi seakan-akan jadi pucat. Sa'alahu ba'dhum malak, sebahagian daripada mereka bertanya, apa masalah kamu? Apa yang menyebabkan kamu menjadi begini? Yang sewaktu nak mengambil wudu, seakan-akan nak ambil wudu tu pun menjadi satu perkara yang berat. Jadi dia kata apa? Fabaka, dia pun menangis dengan mengatakan, atadrun baina yaday man sa'aqif wa man sa'unaji. Adakah kamu tahu siapa yang aku akan berdiri di hadapan? Adakah kamu tahu aku akan bermunajat kepada siapa? Maksudnya sewaktu wuduk lagi, sebelum nak ambil wuduk lagi, dia dah merasakan dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ada kita nak merasakan kenikmatan, kelazatan berada bersama kekasih yang kita rindui, iaitu sewaktu nak masuk ni, nak masuk ke dalam solat, nak berwuduk, sama ada kita nak rasa kenikmatan dapat bersama dengan kekasih, ataupun kita boleh merasakan seakan-akan takut, gerun, haibah berjumpa dengan zat yang memiliki daripada segala kerajaan langit dan segala kerajaan bumi. Itu kalau kita masuk berjumpa dengan sultan ataupun agung dan sebagainya, pun kita rasa macam takut, tersalah dan sebagainya. Begitu juga apatah lagi nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan hati sewaktu wudu itu merupakan perkara yang pertama, untuk menghadirkan hati sewaktu takbiratul ihram. Yang kedua, istish'ar dukhulul masjid ala wasfi ta'zim. Sewaktu kita nak masuk masjid, katalah kita dah ambil wuduk di rumah, sewaktu kita nak masuk ke dalam masjid, kita perlu masuk masjid dengan keadaan penuh keagungan, mengagungkan Allah, mengagungkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat adab-adab yang perlu untuk dijaga sewaktu nak masuk ke dalam masjid yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana terkadang adab masuk ke dalam masjid ini
dianggap remeh oleh sebahagian. Akan tetapi tidak ada adab yang boleh dianggap remeh apabila ianya dilakukan oleh orang yang hebat di sisi Allah, orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Naam. Jadi bila kita nak masuk masjid, kita kedepankan ataupun kita dahulukan daripada kaki kanan, dan apabila kita nak keluar daripada masjid, kita dahulukan kaki kiri. Pada hakikatnya bukanlah kepentingan yang khusus untuk mendahului kaki kanan ataupun mendahului kaki kiri, akan tetapi merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kita ni sedang menuju ke tempat yang lain, iaitu satu tempat yang lebih mulia. Sehingga sebelum kita nak masuk masjid, kita akan berhenti sekejap, tengok sama ada kaki kita yang masuk tu kanan ataupun kiri. Jangan sampai kita masuk masjid, mana-mana kaki yang sampai dulu pintu masjid, kita masuk. Sebelum kita nak masuk pintu masjid tu, kita stop dulu, dan kemudian kita dahulukan daripada kaki kanan. Sehingga ianya seakan-akan kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala itu dengan satu perasaan kesedaran bahawa kita akan pergi ke satu tempat yang mulia, yang agung. La ilaha illallah. Dan kita merasakan bahawa kita masuk langkah dengan kaki kanan itu adalah seperti mana yang dilakukan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita nak masuk, kita memuji daripada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Memohon daripada Allah mendapat rahmat yang khusus, dan kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dalam riwayat, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Ini, ya Allah, aku berlindung daripada Allah, zat yang maha agung, dan aku berlindung daripada Allah dengan kemurahannya dan keagungannya daripada syaitan yang dikejam, barulah yang direjam, dan barulah kita masuk ke dalam masjid. Disebutkan daripada para ulama bahawa mereka menasihati daripada anak murid mereka dengan mengatakan, ya abnai, wahai anak muridku, idza dakhaltal masjid, apabila kamu masuk ke dalam masjid, sebelum masuk ke dalam masjid itu berhenti walau sebentar dan rasakan ke mana yang kamu ingin pergi. Jangan masuk secara adat kebiasaan, mana-mana kaki boleh masuk, tak ada rasa perasaan, tak ada merasa ikut sunnah Rasulullah, tak ada merasakan keagungan masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berhenti seketika dan rasakan keagungan ke mana yang kamu akan pergi. Rasakan ini merupakan rumah kepada kekasih kita Allah Subhanahu wa taala, ataupun merasakan daripada rumah raja segala raja. Masuk dengan penuh adab, masuk dengan penuh rendah diri, masuk penuh dengan kerinduan untuk berjumpa kekasih, masuk dengan penuh kegembiraan kerana kita akan mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada pemberian-pemberian yang diberikan di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk rumah orang-orang yang pemurah dekat dunia ni, biasanya dia akan sediakan door gift, macam-macam door gift, dan door gift itu mengikut kemurahan tuan rumah. Maka tak boleh nak bayangkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, apa pemberian yang akan diberikan Allah apabila kita mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila kita masuk, iaitu sebelum masuk, kita berhenti sekejap merasakan keagungan rumah tersebut dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan apabila kita sudah masuk ke dalam masjid pun, kalau boleh kita berhenti sekejap niat i'tikaf. Sebab apa? Walaupun kita boleh niat i'tikaf apabila kita dah sampai ke saf, akan tetapi rugi sewaktu kita nak jalan menuju ke saf tersebut tanpa niat, maka kita akan rugi beberapa saat, ataupun beberapa saat yang kita nak jalan sampai ke saf itu, kita akan rugi pahala. Maka orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan membiarkan dirinya itu rugi daripada mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perbezaan orang yang masuk masjid niat i'tikaf dan orang yang tidak niat i'tikaf dalam masjid, maka dia tidak akan dapat pahala niat i'tikaf.
Orang yang niat iktikaf tu kalau dia tidur pun dia dapat pahala. Tapi orang dapat pahala iktikaf. Tapi orang yang beribadat di dalam masjid tapi tak ada niat iktikaf, dia tak dapat pahala iktikaf, dia dapat pahala ibadah yang sedang dilakukan itu sahaja. La ilaha illallah. Yang satu tu dia buat, dia punya apa? Dia kena bekerja, dia kena beribadah untuk dapat pahala. Tapi yang lagi seorang ni dia pandai, dia buat seakan-akan macam passive income. Dia tak buat kerja tapi dia pahala berterusan masuk sebab dia niat iktikaf sewaktu masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu, masuk masjid kita niat iktikaf. Yang kedua, kita perlu merasakan sewaktu berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu kita sedang al-wukuf ataupun kita sedang akif ala Allah, kita sedang mengabdikan diri, kita sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita merasakan kita ni tidak ada hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, dan merasakan bahawa pemberian Allah itu sentiasa berterusan kepada mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan masuk ke dalam rumah Allah ni dengan satu perasaan gembira dan menginginkan daripada pemberian-pemberian tersebut. La ilaha illallah. Rasakan bahawa hati kita ini sedang menuju kepada Allah, sedang diberikan hujan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu berada di dalam rumah Allah. Maka orang yang merasakan mendapat hujan rahmat daripada Allah sewaktu berada dalam rumahnya Allah, maka dia tak akan sibukkan diri dengan perkara-perkara lain. Tidak akan menyibukkan dirinya untuk bertanya khabar dan sebagainya, perkara-perkara yang tidak ada keperluan untuk ditanya di dalam masjid. La ilaha illallah. Berkata para masyayikh, sebahagian orang-orang salih mengatakan, para ulama membezakan di antara ibadat sunat dan ibadat fardu. Ataupun satu pahala ibadat fardu itu pahala dia 70 kali ibadat sunat. Maksudnya 70 kali ibadat sunat baru dianggap sebagai pahalanya seperti satu ibadat fardu. Maka apabila kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddat baqa'i fil masjid lillahi ta'ala, maka itu dianggap sebagai i'tikaf sunat. Akan tetapi kalau sebelum kita masuk ke dalam masjid kita sebut nazartul i'tikaf muddat baqa'i fi hadzal masjid, aku bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid ini selagi mana aku berada di dalamnya, maka iktikaf yang mana pada awalnya adalah sunnah akan bertukar menjadi wajib ataupun bertukar menjadi fardu. Maka pahalanya pun bertukar daripada pahala iktikaf sunat menjadi pahala iktikaf fardu. Maka sebelum kita masuk masjid kita kata nazartul i'tikaf muddat baqa'i fi hadzal masjid, aku niat, aku nazar beriktikaf dalam masjid ini selagi mana aku berada di dalamnya. Dan kemudian bila kita masuk masjid, nazartul i'tikaf fil manzur, aku berniat i'tikaf nazar di dalam masjid ini selagi mana aku berada di dalamnya, maka kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Ni antara yang disebutkan oleh para ulama, iaitu mereka maksudnya mereka menghadirkan hati mereka itu, mereka menfokuskan fikiran mereka itu bagaimana nak mendapat keuntungan yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Kerana mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melipat kali gandakan pemberiannya, sama ada pada tempat yang khusus ataupun pada waktu yang khusus ataupun bersama orang-orang yang khusus, iaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebagai contoh, kita bagi contoh macam tadilah. Maksudnya kalau kita masuk masjid iktikaf sunat, kalau tak niat iktikaf tak dapat pahala iktikaf. Bila niat iktikaf dapat pahala iktikaf sunat. Tapi kalau kita nazar, kita akan dapat pahala fardu, fardu iktikaf, ataupun dapat pahala iktikaf yang wajib, sehingga selama mana kita berada dalam masjid itu kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak melakukan amal ibadah lain. Sebagai contoh juga pada bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala lipat kali gandakan pahala. Itu daripada tempat ataupun waktu dekat kota Makkah ataupun kota Madinah atau Baitul Maqdis, Allah Subhanahu Wa Taala lipat kali gandakan pahala.
Maka orang-orang yang mengejarkan daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa beri perhatian kepada perkara-perkara detail seperti ini, sehingga kehidupan mereka itu sentiasa diberkati dan pahala mereka itu sentiasa dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Dan seterusnya, apabila kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, antara adab yang perlu untuk kita hadirkan adalah kita merasakan kita berada dalam perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam pemerhatiannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mana-mana makhluknya. Ta'ala Allah amma yasifun, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala maha mulia dan maha suci daripada apa-apa yang disebutkan oleh makhluk-makhluknya. Iaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Sebagai contoh, kita ni manusia kan. Jadi bila seorang anak, bila lama berpisah dengan seorang ibu, iaitu dia terpaksa belajar ataupun kerja di tempat yang jauh, dan ibunya juga rindu kepada anak tersebut, dah lama tak berjumpa dengan anak tersebut. Bila jumpa kali pertama tu, apa yang akan dilakukan? Apa yang dikehendaki oleh seorang anak? Iaitu untuk memeluk daripada ibunya. Kerana ibunya pun juga nak peluk daripada anak tersebut, kerana mereka mengetahui, iaitu nak hilangkan kerinduan itu, salah satu caranya adalah dengan berpeluk. Walau anak itu dah besar mana, walaupun anak itu dah berjanggut dan sebagainya, akan tetapi anak pada pandangan ibu itu masih lagi seperti anaknya, masih anak kecil. La ilaha illallah. Itu kecintaan ibu kepada anak. Bagaimana pula kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang diciptakannya sendiri, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Dan ini peringatan kepada anak-anak muda, juga kepada diri saya, iaitu tak ada orang yang mengetahui kehilangan seorang ibu ataupun kenikmatan mempunyai seorang ibu kecuali mereka-mereka yang telah kehilangan ibu. Maka selagi mana kita ada ibu, maka beri perhatian kepada mereka, doakan mereka, ambil perhatian dan berkhidmat kepada mereka. La ilaha illallah. Nah, jadi bila kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasakan kita ni kembali ke tempat yang selamat. Kita ada di tempat yang selamat, berada di dalam jagaan perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang yang menghadiri daripada majlisnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma ahaduhum fara'a furjatan fi as-saf min as-sufuf fata'adda an-nas bi lutfin min ghairi an yu'dhi ahadan wa jalasa fi dhalika al-furjah. Adapun yang pertama, kata Rasulullah ceritakan tentang 3 orang. Yang pertama, dia masuk ke dalam masjidnya Rasulullah, dalam majlisnya Rasulullah, kemudian dia nampak ada tempat kosong di bahagian hadapan, maka dia pun pergi perlahan-lahan tanpa menyusahkan orang lain, dan dia duduk. Adapun yang kedua, dia segan nak pergi ke depan, jadi dia duduk kat mana yang mudah, di akhir saf. Contohnya ada tiga saf di hadapan, maka dia duduk pada saf yang belakang sekali. Walaupun ada kosong di hadapan, tapi dia tak pergi ke depan, dia duduk belah belakang. Adapun yang ketiga, nampak orang penuh, jadi dia pun beredar. Ini tak duduk pun dalam majlisnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala uhadithukum bi khabari thalathah. Hendakkah kamu aku ceritakan tentang kisah 3 orang? Maka sahabat-sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Nabi pun mengatakan, ammal awal faqad awa ilallah fa'awahu Allahu ilaih. Adapun yang pertama, dia telah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun mendekatkan diri kepadanya. Ini yang perlu untuk kita rasakan. Bila kita dekatkan diri kepada Allah, maka Allah juga akan mendekatkan diri. Allah pun akan mendekat kepada kita dengan rahmatnya, dengan pemberiannya, dengan ilmunya, dengan pengampunannya. La ilaha illallah. Dan betapa nikmat kita berada dalam pangkuan ibu,
berada dalam perlindungan jagaan Allah, pemeliharaan Allah itu jauh lebih hebat daripada apa yang diberikan oleh ibu. Dan walaupun tak ada perkara yang lebih nikmat dalam dunia ini daripada berada berdekatan dengan ibu. Naam. Maka yang pertama tu, Rasulullah pada zahirnya dia mendekatkan diri kepada Rasulullah, hadirkan diri dalam majlisnya Rasulullah, mendekatkan diri dengan Rasulullah, tapi kerana niatnya itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis zikir, mendekatkan diri kepada orang-orang saleh ataupun pewarisnya Rasulullah. Dalam cerita ni mendekatkan diri kepada Rasulullah sendiri, tapi Rasulullah mengatakan dia pada hakikatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang kedua, kata Rasulullah, dia malu untuk nak ke depan, maka Allah pun malu untuk mendekatkan diri kepada dia. Dan berkata para ulama, barang siapa yang Allah malu kepadanya, maka Allah tidak akan mengazabkannya selama-lamanya. Yang pertama tadi, dia dekatkan diri kepada Allah, Allah pun dekatkan diri, Allah pun mendatanginya dengan pemberian, iaitu Allah naikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua tadi, dia tak dekatkan diri sebab dia malu, Allah pun malu untuk nak lakukan apa-apa kat dia, maka tidak diazab. Adapun yang ketiga, fa'arada 'anillah fa'aradallahu anhu, dia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling daripadanya, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Pada hakikatnya dia berpaling daripada majlis, tidak menghadiri daripada majlis, akan tetapi tidak menghadiri daripada majlis itu, menghadiri daripada majlisnya Rasulullah, pada hakikatnya adalah berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka apabila kita menghadirkan diri ke dalam masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasakan bahawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, kepada rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita melihat ada kosong di bahagian hadapan, jangan kita nak malu ataupun jangan kita berpaling. Jangan kita nak malu. Kerana apa? Kerana di bahagian hadapan itu terdapat pemberian yang khusus yang tidak ada di bahagian belakang. Tapi jangan pula bila kita nak pergi sampai ke depan itu kita menyusahkan orang lain. Jangan sampai kita pergi ke depan dalam keadaan kita menyusahkan orang lain. Kalau tak ada kosong di bahagian hadapan, jangan kita ke depan. Jangan kita menyusahkan orang-orang yang berada di bahagian hadapan. Kerana perlu untuk kita rasa malu. Ini semua orang-orang yang merupakan orang-orang yang hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hadir bersama mereka. Maka kita perlu menjaga adab juga bersama orang-orang yang hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rumah Allah. La ilaha illallah. Dan ini perkara yang kedua. Yang pertama tadi menghadirkan hati sewaktu berwuduk, dan yang kedua menghadirkan hati sewaktu masuk ke dalam masjid. Dan insya-Allah kita akan bahaskan pada pengajian yang akan datang bagaimana nak menghadirkan hati, bagaimana nak hadirkan hati sebelum nak masuk ke dalam as-salah sewaktu iqamah, yang mana kita akan bahaskan pada pengajian yang akan datang. Allahu Ta'ala alam. Moga-moga apa yang disampaikan ini ada manfaat, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri taufik untuk mengamalkan dengan ilmu yang disampaikan, dan jadikan kita daripada orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat, beramal dengannya, dan berusaha untuk memperbaiki diri kita ini dan membersihkan hati daripada segala kotoran yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.